Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan di Kolej Matrikulasi Johor pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memulakan forum saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Dimulakan dengan ahli panel pertama kita, iaitu Ustaz Ahmad Azri bin Esa. Ahli panel kedua kita, Profesor Nur Nabila binti Muhammad Nazrin. Dan ahli panel ketiga kita, iaitu Cikgu Nur Arina binti Asbar. Apa khabar semua orang? Alhamdulillah. Seperti yang kita sedia maklum, mutakhir ini seringkali kita dengar tentang isu LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender yang melanda negara ini kepada masyarakat Malaysia yang rata-ratanya beragama Islam. Bagi mereka, perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum perempuan dikenali sebagai lesbian. Perkataan lesbian ini dikatakan berasal dari pulau yang diduduki oleh seorang penyair Yunani yang hidup sekitar abad ke-6 dan ke-7, iaitu Pulau Lesbos. Beliau dikatakan pernah menulis artikel tentang cinta seorang perempuan kepada seorang perempuan yang lain. Manakala perkataan gay seringkali digunakan untuk merujuk kepada pasangan sejenis, iaitu lelaki dengan lelaki. Menurutnya lagi, perkataan gay ini juga membawa maksud homoseksual. Dari sudut yang lain pula, ia membawa maksud seronok dan riang. Seronok yang dimaksudkan ialah mereka merasa lebih seronok dan bahagia apabila aktiviti yang mereka lakukan mendapat perhatian daripada pihak yang lain. Apatah lagi, mereka mempunyai pasangan yang memahami jiwa dan kehendak mereka masing-masing. Seterusnya, bisexual adalah merujuk kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Golongan seperti ini mempunyai keinginan seks yang melampau kerana mereka rela dan seronok apabila melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina. Bisexual juga didefinisikan sebagai seorang yang memiliki ketertarikan secara psikologi, emosi dan seksual terhadap lelaki dan perempuan. Manakala transgender atau transseksual ialah satu keadaan di mana seseorang cenderung mengenal pasti diri mereka dengan gender yang tidak konsisten dengan jantina biologi mereka sendiri. Kebiasaannya, mereka akan melakukan beberapa usaha perubatan untuk menukar keadaan fizikal mereka supaya menyerupai jantina berlawanan. Menurut beberapa pengkaji, golongan transseksual ini mengalami kecelaruan jantina, iaitu merasai dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah, di mana mereka berkeinginan untuk memiliki jantina yang berlawanan dari yang ditentukan sejak lahir. LGBT ini adalah segolongan manusia yang mana orientasi seksualnya berbeza daripada majoriti masyarakat. Istilah songsang digunakan untuk menyifatkan orientasi seksual LGBT kerana kebanyakan dari kita menganggap bahawa orientasi seksual mereka adalah satu yang tidak normal. Gejala dan kegiatan ini bertentangan dengan sistem kehidupan normal seseorang manusia. Akan tetapi, mengapa ia telah menjadi sesuatu perkara yang biasa di dunia dan Malaysia khasnya? Sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada panel pertama, iaitu saudara Ustaz Ahmad Azri. Apakah pendapat anda tentang konsep LGBT dalam Islam dan faktor yang menyebabkan gejala LGBT ini boleh berlaku di negara Malaysia sendiri? Silakan. Terima kasih kepada saudari majlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah. LGBT dipandang dari segi Islam merupakan tindakan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pernah terjadi pada zaman Nabi Lut alaihi salam,
Bahkan dalam Al-Quran difirmankan sebagai perbuatan yang melampaui batas dan akan diazab dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya LGBT di negara kita yang pertama ialah kurangnya pendidikan agama dalam kehidupan. Amalan keagamaan sememangnya merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Individu yang berpegang dengan agama akan dapat memastikan baik dan buruk sesuatu perkara sebelum bertindak untuk melakukannya. Dapatan kajian yang mendapati cara gaya hidup keseluruhan responden yang kurang berpegang kepada agama sememangnya akan menyebabkan mereka akan lari dari batas normal hidup. Hal ini adalah selari dengan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW bermaksud, "Aku tinggalkan kamu selagi mana kamu berpegang teguh dengannya, pastilah kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku." Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahawa seseorang Muslim yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai amalan hidup tidak akan melakukan perkara yang tidak bermoral. Sebaliknya, bagi mereka yang mempelajari dan mengamalkan ilmu agama, seseorang individu itu akan kurang cenderung serta kurang penglibatan dalam melibatkan diri dalam seksual. Hal ini menunjukkan pengamalan keagamaan yang kurang dilakukan telah menyumbangkan kepada keterlibatan mereka dalam gejala LGBT. Seterusnya, faktor pasangan. Lesbian yang memahami dan mengambil berat berbanding dengan pasangan heteroseksual menyebabkan remaja ini selesa dengan gaya hidup yang mereka lalui. Pengalaman yang buruk bersama pasangan heteroseksual menyebabkan mereka lebih selesa bersama pasangan sejenis mereka. Berikut merupakan antara contoh pernyataan yang dikemukakan oleh mereka apabila diajukan soalan sedemikian. "Saya dahulu pernah ada teman lelaki, tapi dia suka ambil kesempatan ke atas saya. Saya tak suka dan saya tak selamat, tapi lepas berkawan dengan pasangan saya sekarang ini, saya rasa gembira. Dia faham saya dan sentiasa ambil berat pasal saya." Menurut Simari dan Baskin, pada tahun 1982, penderaan dan pengalaman seksual yang negatif akan menyebabkan seseorang individu akan terlibat dengan homoseksual, terutamanya wanita. Pengalaman responden yang pernah diambil kesempatan oleh teman lelaki telah menyebabkan responden tersebut mempunyai perasaan yang negatif terhadap lelaki dan secara tidak langsung telah memilih untuk berkawan dengan pasangan yang sama jenis. Sikap pasangan yang sama jenis ini yang memahami dan mengambil berat ini pula telah menjadi pengubahan kepada responden untuk meneruskan kehidupan songsang mereka. Menurut Reis, pada tahun 2000, persefahaman dalam sesuatu perhubungan membolehkan perhubungan tersebut menjadi positif dan berkualiti serta kurang mengalami konflik. Oleh hal demikian, persefahaman serta sikap ambil berat daripada pasangan lesbian ini membuatkan perhubungan mereka kurang berkonflik. Terima kasih Ustaz Ma'azri atas penerangan saudara tentang faktor yang menyebabkan gejala LGBT boleh berlaku di negara Malaysia ini. Walau bagaimanapun, masih terdapat faktor-faktor lain yang menyumbang kepada gejala LGBT ini. Oleh itu, saya mahu bertanya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Prof. Nabila. Apakah pendapat anda tentang faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan gejala LGBT ini daripada terus berlaku? Pada pendapat saya, faktor yang menyumbang kepada gejala lesbian ni adalah faktor masalah keluarga yang menjadi salah satulah. Mereka mempunyai masalah serta kurang berkomunikasi dengan ahli keluarga. Saya, faktor keluarga bermasalah juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada gejala lesbian. Mereka mempunyai masalah serta kurang berkomunikasi dengan ahli keluarga. Persekitaran keluarga yang kurang sihat juga menyebabkan kanak-kanak kurang mendapat perhatian dan secara tidak langsung membantutkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Hubungan yang renggang antara ibu bapa dan anak-anak menyebabkan anak-anak berani untuk keluar dan melakukan hubungan seksual.
Ibu bapa sememangnya memainkan peranan yang penting dalam perkembangan remaja. Remaja secara umumnya merupakan satu peringkat di mana mereka sering memerlukan seseorang untuk berkongsi perasaan dan hati. Dalam institusi kekeluargaan, remaja wanita sebagai contoh sering menjadikan ibu mereka sebagai tempat untuk berkongsi sesuatu isu yang timbul. Namun, ibu bapa yang tidak memberikan perhatian ini telah menyebabkan remaja itu mencari rakam mereka sebagai alternatif untuk meluahkan perkara tersebut. Di samping itu, dalam perhubungan sesama jenis, pasangan ini bertindak sebagai kawan dan bukannya sebagai keluarga. Hal sedemikian memudahkan proses komunikasi kerana kawan lebih bersifat memahami. Sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan gejala LGBT ini boleh berlaku di negara Malaysia. Ini yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Kepesatan perkembangan LGBT dalam negara ini amat membimbangkan. Ramai anak muda yang sudah terjebak dan terikut-ikut dengan aktiviti LGBT ini, dan ia mendapat kesan kepada pelbagai pihak. Kegiatan dan aktiviti yang mereka lakukan amatlah memalukan dan menjijikkan. Pernahkah kita terfikir apakah kesan-kesan yang terpaksa kita hadapi akibat daripada perbuatan mereka? Untuk menjawab persoalan ini, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Cikgu Nur Arina binti Asbar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. LGBT bukan lagi satu rahsia, ianya telah menjadi perbualan hangat di negara kita dan topik perbincangan dalam kalangan masyarakat. Mengapa ia menjadi isu hangat? Kerana ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada institusi kemasyarakatan. Golongan ini ibarat satu wabak yang akan menjadi kanser. Hal ini demikian kerana dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan masyarakat, ianya akan disingkirkan daripada masyarakat tersebut kerana mereka akan membawa masalah kepada masyarakat. Sebagai contoh, golongan LGBT atau ahli masyarakat yang terlibat dengan LGBT akan diusir oleh masyarakat kerana dikhawatiri akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka. Sekiranya ia berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat tersebut akan jatuh. Dapat dilihat di sini, kesan LGBT terhadap masyarakat amatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah sekumpulan manusia yang sentiasa menjaga adab, tata susila dan pegangan agama. Dalam soal ini, ianya mencerminkan satu malapetaka, malahan mengancam institusi kekeluargaan masyarakat. Menurut penulis buku ini juga, ianya boleh menjahanamkan institusi keluarga yang akan menimbulkan banyak kepincangan sosial, budaya, psikologi, agama, etika dan moral. Dan mereka juga menyatakan bahawa kehancuran institusi keluarga menandakan kehancuran umat manusia. Demikianlah tadi penjelasan daripada ahli panel kita, iaitu Cikgu Nur Arina binti Asbar. Saya mohon ahli panel kita yang kedua, iaitu Prof. Nabila pula untuk memberi penjelasan tentang apakah kesan gejala LGBT ini terhadap seseorang individu. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi yang sudi bertanya. LGBT bukan lagi satu isu yang asing dalam negara kita. Secara logiknya, gejala LGBT ini menyalahi fitrah manusia yang normal. Aktiviti yang dilakukan oleh pengamal LGBT ini bertentangan dengan kehendak agama dan nilai murni masyarakat. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik kerana Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pencipta yang terbaik. Walau bagaimanapun, ianya kembali kepada kehendak individu tersebut dalam memandu diri mereka ke jalan yang baik atau sebaliknya. Paling menyedihkan, semakin ramai umat Islam yang terlibat dalam gejala ini. Walhal, perkara ini bertentangan dengan pendirian Islam, iaitu menentang gejala seperti ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ketakutan yang paling kutakutkan dari umatku adalah perbuatan kaum Lut." Sejarah telah membuktikan bahawa golongan LGBT ini tidak diterima oleh Allah.
Hal ini telah dibuktikan melalui sejarah yang telah berlaku pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Beliau diutuskan oleh Allah untuk kaum yang sangat degil dan membuat bencana, iaitu kaum Sa'dum. Keinginan dan aktiviti kaum Sa'dum ini sangat aneh. Mereka gemar melakukan rompakan dan samun di tengah jalan. Bagi golongan lelaki kaum Sa'dum ini, mereka tidak mempunyai keinginan terhadap kaum wanita. Walaupun sedikit ada. Malah mereka lebih tertarik kepada lelaki. Mereka tidak akan berkahwin kecuali dengan pasangan yang sama jenis. Kisah sejarah Nabi Lut ni telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Firman Allah yang bermaksud, dan kami juga telah mengutuskan Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tak kala dia berkata kepada mereka, kamu mengejarkan perbuatan fahisyah, ini yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dari surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Daripada ayat yang disebut, jelaslah di sini bahawa aktiviti LGBT ini adalah songsang dan dibenci oleh Allah. Seperti kisah kaum Sa'dum yang diturunkan bala oleh Allah telah cukup menggambarkan betapa kejinya dan haram aktiviti ini. Hal ini kerana LGBT ini melawan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah sebagai berpasang-pasangan. Kepesatan perkembangan LGBT dalam negara ini amatlah membimbangkan. Namun begitu, ramai anak muda yang sudah terjebak dan terikut-ikut dengan aktiviti yang tidak sihat ini. Fenomena LGBT ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada individu serta masyarakat tahu. Jadi misalnya wujud berbagai penyakit yang kronik yang membawa kepada kematian seperti penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) ya. Jadi golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender ini merupakan kelompok yang tertinggi dijangkiti HIV. Mewakili dalam 50% kes baharu yang dilaporkan sepanjang 2017. Berdasarkan laporan sektor HIV atau STI, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 1,697 individu yang mengamalkan tabiat seks songsang seperti homoseksual dan bisexual adalah sebahagian daripada 3,347 kes HIV baharu dicatatkan pada tahun lalu. Lebih mengejutkan, jumlah tersebut adalah 14 kali ganda tinggi berbanding individu yang mengambil dadah melalui perkongsian jarum. Suntikan IDU dijangkiti HIV yang sering diperkatakan sebagai punca utama penyebaran virus berkenaan. Namun apa yang meresahkan, golongan LGBT kini semakin berani untuk mendedahkan diri selain mendesak semua pihak untuk menghormati hak mereka, untuk membebaskan mengamalkan tabiat luar norma kehidupan ini. Seseorang yang terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan LGBT ini ibarat terjun ke dalam sebuah kolam yang kotor dan sangat dalam dan sukar untuk naik semula. Begitulah perumpamaan yang boleh diberikan kepada mereka yang menyertai gejala ini tanpa fikir panjang. Keadaan ini secara tidak langsung mempromosikan tabiat songsang sekaligus meningkatkan jumlah mereka yang terjebak dengan HIV jika tidak dibendung dengan berkesan. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar itu tadi yang telah diberikan oleh Prof. Nur Nabila. Agama adalah panduan hidup bagi penganutnya dan dalam agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti, agama Islam sangatlah menolak golongan LGBT ini. Kerana aktiviti LGBT ini amatlah dilarang dalam Islam. Seperti yang telah diceritakan oleh Profesor Nabila sebentar tadi, kisah Sa'dum yang dibinasakan oleh Allah akibat perbuatan jijik. Mereka sudah cukup membuktikan bahawa Islam menentang dan melarang perbuatan LGBT ini. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya akan diajukan oleh ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Cikgu Nur Arina. Bagaimanakah untuk menangani masalah
golongan LGBT dan apakah cara-cara mengatasi gejala LGBT ini daripada terus berlaku di Malaysia? Dipersilakan ahli panel yang ketiga untuk menjawab persoalan ini. Baiklah, terima kasih. Dalam usaha menangani isu LGBT ini, peranan daripada pelbagai pihak amat dititik beratkan. Yang pertama sekali adalah peranan ibu bapa kita. Ibu bapa adalah insan yang paling dekat dengan anak-anak dan orang yang benar-benar kenal dan memahami anak mereka sendiri. Ibu bapa perlu mengawasi keadaan anak mereka pada setiap masa. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak perlu dikawal agar kecenderungan mereka terhadap gejala LGBT ini dapat dibendung. Ibu bapa juga sewajarnya memantau aktiviti sosial anak-anak, lebih-lebih lagi aktiviti sosial yang melibatkan gadget. Tanggungjawab ibu bapa dengan memeriksa kandungan telefon bimbit dan peranti elektronik lain anak-anak sangatlah penting supaya ibu bapa dapat mengetahui dengan siapa anak-anak mereka berkawan, mengenal pribadi anak-anak mereka, malah dapat memeriksa aktiviti anak-anak mereka lakukan dalam gadget tersebut. Tindakan yang tegas wajar diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka terlibat dalam kancah LGBT ini. Yang kedua adalah peranan kerajaan dengan kerjasama organisasi agama. Kerajaan dengan kerjasama organisasi agama perlu merangka strategi yang berkesan lagi memulihkan golongan LGBT. Misalnya menubuhkan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membantu mereka kembali ke pangkal jalan dan menjalani kehidupan normal. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof berkata dalam utusan Borneo pada 30 Julai 2012, dengan menyantuni golongan itu secara berhemah dan pendekatan kasih sayang, ia dipercayai dapat menarik golongan itu daripada terus mengamalkan gaya hidup sungsang dan seks bebas yang mendorong mereka terus terjebak dalam lembah kehinaan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pendekatan dengan kekerasan seperti teguran yang kasar atau menularkan seseorang yang terlibat dalam isu ini tidak mampu membendung penularan gejala sosial itu. Setakat ini saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cikgu Arina, ahli panel kita yang ketiga. Apa yang jelas pada saya, masyarakat memainkan peranan yang penting dalam memastikan sama ada golongan LGBT boleh dipulihkan. Semakin bebas berkembang atau terus didiskriminasikan kerana kelainan orientasi yang mereka anggap satu keunikan dan bukan kecacatan. Jika golongan LGBT berterusan melaungkan hak asasi mereka, masyarakat sekeliling turut mempunyai hak sama untuk memastikan kehidupan mereka terhindar daripada fitrah manusia, sekaligus memastikan generasi mereka terhindar daripada penyimpangan orientasi seksual golongan LGBT. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Ustaz Azri, apakah pihak lain yang berperanan penting dalam mengatasi gejala LGBT ini dan terus berlaku di Malaysia? Pada pendapat saya, peranan pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan juga sangat penting untuk membendung gejala LGBT ini dari terus berlaku di negara kita. Sebagai contoh, mengadakan kempen kesedaran seperti kempen Jom Perangi LGBT atau kempen kesedaran bahaya LGBT. Kempen boleh diadakan menerusi media massa elektronik seperti televisyen ataupun internet dan majalah. Kempen kesedaran mengenai golongan LGBT tidak seharusnya dilihat sebagai langkah untuk bermusuh dengan mana-mana pihak. Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman berkata dalam portal Malaysia Kini 2.0, kita bukan manggu bermusuh dengan sesiapa tetapi mahu kegiatan ini dihentikan kerana ia dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bimbang akan azab serta bala seperti yang melanda kaum Nabi Yusuf alaihi salam sewaktu ketika dahulu dan diceritakan dalam kitab Al-Quran. Katanya, jelaslah bahawasanya isu LGBT ini dilihat berbahaya kepada pembangunan moral manusia. Demikian tadi perbincangan menarik berhubung faktor-faktor, kesan dan cara-cara untuk mengatasi gejala LGBT ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan ini, serba sedikit akan saya merumuskan tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Konklusinya,
Dalam era globalisasi dan media sosial kini, masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan setiap apa yang mereka lihat di media sosial tanpa menilai baik dan buruknya. Isu ini menjurus pada perkara negatif yang akan mendatangkan risiko kepada keruntuhan sesebuah institusi masyarakat dan negara. Akibat daripada pembudayaan negatif ini, kemusnahan sistem sosial akan berlaku dengan perjanggahan nilai dan adat budaya timur. Oleh itu, permasalahan berkaitan dengan LGBT ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana risiko untuk gejala ini terus menular semakin kritikal dan sangat tinggi. Jika pihak yang bertanggungjawab gagal menyelesaikan atau membendung gejala ini dengan cepat dan terus berlaku, semakin sukar untuk kita mengurangkan pengaruh LGBT ini. Golongan ini bukan sahaja melakukan sesuatu yang tidak normal, malah mereka juga tidak menghormati institusi keluarga, agama dan aspek moral. Islam mempunyai alasan yang amat kukuh dengan melihat amalan ini sebagai satu gejala yang jauh menyimpang daripada fitrah kejadian manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Penolakan gejala ini perlu dilakukan dengan kerjasama daripada semua pihak, terutamanya pihak kerajaan serta pihak undang-undang. Keterlibatan daripada badan-badan NGO dan sukarelawan juga amat diperlukan. Ringkasnya, janganlah kita memandang rendah dan bersikap diam diri dengan alasan hal ini tidak melibatkan diri kita sendiri. Sesungguhnya, bala Allah Subhanahu Taala itu tidak turun hanya pada orang yang melakukan kesalahan saja, tetapi orang yang tidak bersalah pun akan turut menerima bala tersebut. Oleh itu, sudah menjadi kewajipan kita semua untuk membendung dan menegah gejala ini yang semakin menular dengan begitu cepat. Sama-samalah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada terjerumus ke dalam LGBT ini. Tindakan kita pada hari ini akan menentukan masa hadapan kita kelak. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang isu LGBT yang melanda negara kita ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu LGBT. Selanjutnya, membantu mencegah gejala LGBT ini daripada terus menular di dalam negara kita. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah, tugas diberi, di lain masa, bersua lagi. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Seterusnya kita dapat soalan yang ingin diajukan dalam ruang komen Facebook Live kita pada hari ini. Soalannya daripada Encik Faris. Soalan ini berbunyi begini. Saya memang lelaki yang lembut, jadi saya tukarlah jadi perempuan tanpa membedah alat kelamin. Jadi tak apalah kan, sebab saya tak tahu dan saya tak bedah, cuma pakai baju perempuan sahaja. Jadi di sini saya ingin bertanyakan pendapat terhadap ahli panel kita yang kedua, iaitu Profesor Nabila sendiri. Apa pendapat anda tentang soalan yang telah diajukan pada kita pada hari ini? Masya Allah. Kita ni tak boleh menyerupai wanita dan wanita pun tak boleh nak menyerupai lelaki. Ini ada disebut dalam hadis Imam Daud yang Rasulullah SAW telah melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki. Maka segala jenis pondan ataupun kit tu semua haram dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Terima kasih di atas penjelasan itu tadi. Saya harap Encik Faris dapat mengambil sedikit sebanyak informasi daripada Profesor Nur Nabila tadi. Pengkit. Seterusnya, saya nampak ada satu soalan lagi yang ingin diajukan kepada Ustaz Azri. Okey, soalan dia berbunyi begini. Kenapa
Islam mengharamkan LGBT. Sedangkan Islam agama yang membenarkan kasih sayang. Apa pendapat anda tentang soalan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba jawab walaupun saya kurang ilmu. Islam ialah agama yang memupuk kasih sayang. Namun Islam sebenarnya bukan sahaja memupuk kasih sayang, akan tetapi Islam juga agama yang tidak melawan fitrah. Sudah menjadi fitrah di mana lelaki berkahwin dengan perempuan. Itu terbukti apabila penciptaan Nabi Adam AS dipasangkan dengan seorang wanita iaitu Hawa. Kemudian Allah memerintahkan anak-anak Nabi Adam AS untuk berkahwin dengan anaknya yang lain dengan pasangan lelaki dan perempuan. Semua ini ialah bukti fitrah manusia yang sememangnya lelaki berkahwin dengan wanita. Oleh sebab tidak melawan fitrah ini, maka Islam melarang berat perbuatan LGBT. Ini dapat dibuktikan melalui kisah Nabi Lut AS yang mana kaumnya yang gay telah diseksa dengan seksaan yang berat kerana perbuatan gay itu. Kisah Tuhan memurkai kaum gay ini telah pun diiktiraf oleh agama Islam, Kristian dan juga Yahudi. Surah Al-Hujurat ayat 13 menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Mafhumnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan, dan telah kami menciptakan kamu semua pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling berkenalan-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu semua di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kenal. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Azri di atas penjelasan yang sangat berguna itu tadi. Seterusnya saya mendapat soalan daripada media sosial aplikasi WhatsApp, iaitu daripada dia ingin dirahsiakan namanya. Jadi saya akan bacakan soalannya sahaja. Soalannya berbunyi, saya lahir, memang fitrah saya gay. Jadi Islam itu merupakan agama fitrah. Jadi bolehlah jadi gay sebab gay itu fitrah bagi diri saya. Dahsyat sungguh soalan ini. Masya Allah. Jadi saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Cikgu Arina. Apa pendapat anda tentang soalan yang begitu dahsyat sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari. Okey, fitrah ni hal yang tak terkait dengan individu khas. Fitrah ni hal umum. Semua manusia ada fitrah dia. Semua manusia ada fitrah yang sama. Macam bila kita lapar, kita makan. Bila kita haus, kita minumlah. Bila kita tahu, kita boleh suka. Kita marah bila kita geram. Lepas tu kita kahwin dengan berlainan jantina. Lepas tu kita beranak pinak dan sebagainya. Tak mungkinlah fitrah tu kita akan berkahwin dengan sama jantina. Kalau dakwaan yang gay dan lesbian tu fitrah. Jadi kalau contohnya lelaki kahwin dengan lelaki, mesti boleh dapat, mesti boleh beranak. Dan bila wanita dengan wanita pula berkahwin dengan wanita, macam boleh beranak. Jadi ini tak pernah berlaku. Buktikan bahawa ini bukan fitrah. Jadi mereka yang mendakwa sedemikian macam samalah. Yang macam fitrahku makan rumput, fitrahku terbang, macam tu. Terima kasih. Faham. Terima kasih Cikgu Arina di atas informasi yang amat berguna itu tadi. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri bicara ini selanjutnya. Mohon mengundur diri. Terima kasih di atas para penonton kita di Facebook Live yang sudi menyertai forum kita pada hari ini. Semoga semua ilmu yang bermanfaat akan dapat diterapkan di dalam diri kita untuk masa hadapan. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum.